Anda telah dilantik sebagai pengerusi jawatankuasa spesifikasi bagi perolehan bas jabatan. Apa yang perlu anda lakukan? Pada peringkat ini, anda telah mempunyai gambaran umum tentang bentuk dan model bas jabatan yang ingin dibeli. Walau bagaimanapun, adalah penting segala maklumat tersebut diterjemah dalam bentuk dokumen bertulis yang dikenali sebagai spesifikasi. Arahan Perbendaharaan 174.1 menjelaskan apabila sesuatu tender atau sebut harga hendak dipelawar, spesifikasi hendaklah jelas supaya petender mendapat gambaran sebenar mengenai kehendak kerajaan. Pekeliling Kerajaan PK 2.1/1/6 menjelaskan ketua agensi atau jabatan hendaklah melantik jawatankuasa spesifikasi bagi menyediakan spesifikasi umum, khusus, teknikal bagi setiap perolehan yang hendak dibuat. Ahli jawatankuasa spesifikasi hendaklah terdiri daripada sekurang-kurangnya 3 orang pegawai yang mahir dan berkelayakan dalam bidangnya berkaitan dengan perolehan yang hendak dilaksanakan. Sekiranya agensi atau jabatan tidak mempunyai pegawai yang mahir, agensi boleh mendapatkan bantuan daripada jabatan lain yang berkaitan. Jawatankuasa ini hendaklah diberikan masa yang secukupnya dan bersesuaian dengan perolehan yang hendak dibuat untuk merangka dan mewujudkan spesifikasi yang jelas. Proses perolehan terbahagi kepada 3 perolehan, semasa perolehan dan pasca perolehan. Penyediaan spesifikasi merupakan salah satu komponen utama dalam proses pra-perolehan. Spesifikasi yang disediakan akan memastikan perolehan produk perkhidmatan oleh agensi diterima dengan baik dan menepati keperluan sebenar organisasi. Spesifikasi didefinisikan sebagai satu dokumen yang menyatakan ciri-ciri atau kemampuan yang mesti dipatuhi atau dimiliki oleh sistem, produk, perkhidmatan, hasil atau komponen untuk memenuhi keperluan pengguna. Spesifikasi ibarat jantung di dalam pelaksanaan perolehan dan merupakan dokumen yang disediakan untuk menjelaskan apa yang hendak dibeli dan menentukan hasil perolehan bagi produk perkhidmatan oleh agensi. Bagi pengguna, spesifikasi berfungsi untuk menerangkan keperluan mereka dengan terperinci bagi tindakan lanjut pihak jabatan. Pengguna hendaklah menentukan skop perolehan, membuat kajian pasaran dan melaksanakan penilaian risiko. Bagi jabatan, spesifikasi akan menjelaskan keperluan sebenar jabatan untuk perancangan perolehan. Spesifikasi tersebut akan dinyatakan dalam dokumen sebut harga atau tender. Dan kepada pihak pembekal pula, spesifikasi berfungsi sebagai panduan menawarkan pembekalan barangan atau perkhidmatan yang tepat dan mengikut kehendak pengguna. Spesifikasi juga digunakan untuk menetapkan piawaian bagi memastikan pembekalan mengemukakan barangan atau perkhidmatan yang memenuhi kualiti yang ditetapkan. Agensi boleh memilih untuk meletakkan piawaian yang diiktiraf dalam spesifikasi bagi menyatakan kualiti yang diinginkan. Antara contoh piawaian Malaysia yang boleh digunakan adalah seperti Jabatan Standard Malaysia, SIRIM dan Ship Classification Malaysia. Kandungan dalam spesifikasi bekalan hendaklah mengandungi tajuk, fungsi, tujuan atau kriteria, perincian teknikal, kuantiti, lokasi penghantaran, pembukusan, pemasangan, pengujian dan pentauliahan, latihan, jaminan, tempoh tamat atau lain-lain yang sesuai dengan bekalan peralatan yang diperoleh. Bagi spesifikasi perkhidmatan pula, sekurang-kurangnya mengandungi kandungan tajuk, fungsi, tujuan atau kriteria, kuantiti, lokasi perkhidmatan, jadual waktu perkhidmatan, senarai tugas perkhidmatan, obligasi kontraktor, syarat pelantikan pekerja atau pengawal bagi perkhidmatan pengawal, keperluan peralatan atau bahan, keperluan penyelenggaraan, latihan, jaminan dan lain-lain. Setiap keperluan hendaklah dinyatakan dengan bahasa yang ringkas, mudah difahami serta menggunakan istilah-istilah dan nilai yang tepat. Keperluan yang dinyatakan tidak bercanggah antara satu sama lain. Spesifikasi mengandungi maklumat yang lengkap bagi membolehkan pembekal membuat tawaran yang memenuhi keperluan agensi. Spesifikasi hendaklah mempunyai parameter yang boleh diuji, dinilai dan disahkan
semasa penerimaan, bekalan atau perkhidmatan. Setiap keperluan di dalam spesifikasi hendaklah dinyatakan hanya sekali sahaja dan tidak bertindih dengan keperluan lain. Keperluan yang dinyatakan tidak bercanggah antara satu sama lain. Keperluan yang tidak diperlukan atau tidak bersesuaian dengan fungsi produk tidak perlu dimasukkan. Keperluan spesifikasi tidak boleh terlalu rigid. Sebagai contoh, dari segi nilai ukuran dan timbangan, nilai yang diberikan dalam bentuk julat nilai. Spesifikasi hendaklah jelas dan tidak mengelirukan. Sekurang-kurangnya memenuhi Malaysian Standard MS, ISO atau standard antarabangsa seperti ISO, NATO yang diiktiraf oleh kerajaan. Spesifikasi adalah realistik dan boleh dicapai. Spesifikasi yang disediakan hendaklah bersifat tersendiri, tidak bergantung pada keperluan lain. Spesifikasi ini merangkumi ciri-ciri fungsi, prestasi dan teknikal dan dinyatakan dengan lengkap dan jelas. Spesifikasi fungsi adalah lebih menumpukan kepada fungsi sesuatu produk berbanding material dan bentuk. Ia akan menjelaskan secara umum berkenaan fungsi produk yang diperlukan dan mengambil masa yang singkat untuk dibangunkan. Semasa mengkaji spesifikasi, pegawai perolehan hendaklah memastikan tujuan perolehan dinyatakan dengan jelas supaya difahami oleh pembekal. Sebagai contoh, jenis kenderaan yang boleh membawa 40 penumpang untuk kegunaan jabatan menghantar pegawai yang terlibat dengan sesi Jera Yawara Roadshow seluruh Malaysia. Spesifikasi jenis prestasi pula menyatakan apa yang ingin dicapai berbanding menyatakan keperluan bagaimana ia perlu dilaksanakan. Amalan terbaik adalah menyatakan minimum atau maksimum prestasi yang ingin dicapai. Bagi memastikan jaminan kualiti, agensi boleh menggunakan rujukan kepada Malaysia Standard atau standard antarabangsa lain yang diiktiraf yang berkaitan. Sebagai contoh kenderaan yang boleh membawa 40 penumpang untuk kegunaan jabatan dan sesi Jera Yawara Roadshow seluruh Malaysia, kenderaan perlu mampu tahan penggunaan sehingga 10,000 km sebulan dan mempunyai sistem penyaman udara sesuai dengan iklim di Malaysia dan mempunyai ruang penyimpanan barang untuk setiap penumpang. Spesifikasi jenis teknikal pula menjelaskan dengan lebih terperinci tentang produk yang dikehendaki. Agensi perlu memastikan spesifikasi tersebut tidak menjurus kepada produk tertentu atau jenama tertentu. Sekiranya tidak dapat dielakkan, ungkapan perkataan atau persamaan atau setara hendaklah digunakan. Jika bersesuaian, adalah baik disertakan bersama julat ukuran seperti minimum atau maksimum yang boleh diterima dari segi berat, ketebalan, isi padu dan sebagainya. Ciri-ciri lain yang boleh diambil kira dalam penyediaan spesifikasi adalah seperti warna, saiz, bentuk, kualiti, pembungkusan, nisbah kandungan dan butir-butir lain yang berkaitan. Sebagai contoh, perolehan jenis pengangkutan yang boleh membawa 28 orang pelajar dari sekolah ke rumah dengan spesifikasi berikut. Berat dengan muatan 1,500 kg hingga 1,600 kg. Panjang bas di antara 10,000 mm hingga 11,000 mm. Kapasiti tangki minyak tidak kurang daripada 300 liter. Spesifikasi teknikal adalah dominan di dalam perolehan bekalan. Walau bagaimanapun, penggunaan spesifikasi jenis fungsi dan prestasi akan menggalakkan pembekal untuk mengemukakan idea inovatif dan penyelesaian terbaik. Pada masa yang sama, penekanan akan diberikan kepada hasil produk tersebut berbanding input. Bagi perolehan perkhidmatan, skop dan spesifikasi perkhidmatan hendaklah dinyatakan dengan jelas dan terperinci. Sebagai contoh, untuk menyediakan spesifikasi bagi perkhidmatan kawalan keselamatan tanpa senjata, agensi hendaklah menggariskan bilangan hari perkhidmatan diperlukan dalam sebulan. Agensi digalakkan mewujudkan satu jawatan kuasa semakan spesifikasi. Jawatan kuasa ini akan menyemak dan mengesahkan spesifikasi yang dibangunkan adalah memenuhi keperluan agensi, mempunyai format yang betul serta mematuhi format dan ciri-ciri satu spesifikasi yang baik. Sebagai contoh,
di Kementerian Pertahanan, setiap spesifikasi telah disemak oleh satu jawatan kuasa semakan spesifikasi peringkat agensi sebelum dikemukakan kepada Institut Penyelidikan Sains dan Teknologi Pertahanan (STRIKE) untuk pengesahan. Dokumen spesifikasi yang dibangunkan hendaklah mengandungi keperluan mandatory wajib dan supportive keperluan keupayaan minimum, keperluan sampel, keperluan katalog, keperluan penyataan pematuhan, schedule of compliance dan keperluan service level requirement, service level agreement. Keperluan mandatory wajib dan supportive keperluan mandatory adalah pematuhan yang wajib dipenuhi oleh kontraktor dan pembekal. Kegagalan mematuhi keperluan mandatory akan menyebabkan tawaran sebut harga atau tender ditolak. Keperluan supportive merupakan pematuhan yang digalakkan untuk dipenuhi kontraktor atau pembekal. Tawaran supportive wajar dinilai sebagai kelebihan tambahan semasa penilaian tender. Keperluan keupayaan minimum. Dokumen spesifikasi hendaklah menetapkan keperluan keupayaan minimum yang perlu dipenuhi oleh kontraktor atau pembekal. Sebagai contoh, spesifikasi minimum perkakasan komputer Intel Core i9-9980 atau setaraf capacity memory 1TB dan lain-lain. Keperluan sampel. Keperluan untuk pihak kontraktor atau pembekal mengemukakan sampel produk. Keperluan ini boleh diletakkan sebagai keperluan wajib atau keperluan alternatif atau pelengkap supportif takluk kepada kritikaliti peralatan atau produk yang diperoleh. Pihak penguji atau pengesah yang boleh digunakan oleh agensi adalah STRIKE, Jabatan Kimia Malaysia atau lain-lain. Keperluan katalog. Katalog yang dikemukakan merupakan bukti tawaran oleh syarikat bagi memastikan produk atau perkhidmatan yang ditawarkan memenuhi keperluan jabatan. Pada kebiasaannya, katalog dimasukkan ke dalam dokumen kontrak. Keperluan Service Level Requirement (SLR) atau Service Level Agreement (SLA). SLR adalah pernyataan mengenai perkhidmatan yang diperlukan oleh pengguna. Daripada SLR, penyedia kontraktor, pembekal atau perkhidmatan akan menyediakan pernyataan perjanjian tahap perkhidmatan yang dipersetujui bersama berdasarkan kepada keperluan agensi. Keperluan penyataan pematuhan (Schedule of Compliance). SOC. SOC merupakan jadual penyataan yang perlu dipatuhi kontraktor atau pembekal. Kebiasaannya, penyataan SOC diambil daripada spesifikasi yang dibangunkan dan ditambah ruangan untuk isi oleh pembida sama ada dipatuhi atau tidak. Bantahan spesifikasi boleh dibuat oleh petender secara bertulis dalam tempoh 14 hari daripada tarikh dokumen tender dijual bagi tender tempatan dan 28 hari bagi tender antarabangsa. Agensi perlu menubuhkan jawatan kuasa untuk menimbang bantahan. Pengerusi jawatan kuasa adalah daripada agensi berkenaan dengan ahli merupakan wakil daripada Kementerian Kewangan dan agensi lainnya berkaitan. Sekiranya bantahan berasas, tender tersebut hendaklah dibatalkan dan ditender semula mengikut spesifikasi yang telah disemak. Sebagai kesimpulan, penyediaan spesifikasi bagi semua perolehan sebut harga dan tender adalah penting bagi memastikan agensi mendapatkan perkhidmatan dan bekalan yang terbaik.